Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Abdul Hanan Muhaimin Berozali, nombor metrik I18103010. InsyaAllah pada hari ini kami daripada pembentang kumpulan kedua akan membincangkan tajuk yang berkaitan dengan perlantikan dan pelucutan jawatan pemimpin negara mengikut prinsip Islam. Okay, kita masuk pada bab pengenalan. Islam adalah agama yang memandang bahawa pemilihan, perlantikan serta ketaatan terhadap pemimpin merupakan suatu kewajipan bagi umat Islam. Meskipun Al-Quran dan Al-Hadis tidak menjelaskan metod memilih pemimpin, akan tetapi Al-Quran dan Al-Hadis serta para sarjana Muslim telah memberikan gambaran yang jelas mengenai siapakah individu yang seharusnya dipilih dan seterusnya ditaati serta segala syarat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Pemikiran politik Islam berkembang bermula daripada suatu peristiwa penting dalam kehidupan umat Islam, iaitu hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Di sana terdapat asas-asas pentadbiran negara berhubung persoalan dalaman, luaran, perbezaan agama, bangsa dan sebagainya. Kepimpinan menurut perspektif Islam merupakan suatu proses yang dapat menggerakkan sekumpulan manusia untuk memenuhi kehendak Islam bagi jangka masa pendek dan jangka masa panjang yang mampu menghasilkan suatu wawasan untuk menuju matlamat Islam. Ini bermaksud kepimpinan Islam itu sebagai kepimpinan yang menurut cara-cara Islam seperti yang diasaskan oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan masyarakat yang menuju ke arah al-falah, iaitu mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakhru Naim bin Azizun. InsyaAllah pada hari ini saya akan bentangkan tentang definisi pelantikan dan pelucutan jawatan pemimpin mengikut prinsip Islam. Jadi definisi pemimpin dia tidak terbatas. Maknanya ada beberapa pendapat, iaitu pendapat daripada Islam dan juga pendapat Barat tentang pemimpin sendiri. Jadi insyaAllah hari ini kita akan kupaskan tentang kita akan lihat hari ini iaitu dua pandangan. Yang pertama sekali pandangan daripada pandangan Islam, yang kedua iaitu pandangan Barat. Jadi mengikut Rumus Dewan, pemimpin ialah orang yang memimpin, membimbing dan menuntun, mengepalai dan melatih. Kepimpinan pula dia membawa erti gelaran orang yang mengepalai, iaitu memimpin segerombolan kelompok orang yang berada di tempat seperti pemimpin parti politik ataupun organisasi, iaitu dia mengupaya untuk memimpin, mengarah sesebuah kumpulan ataupun organisasi. Jadi di dalam bahasa Arab pula, pemimpin ni dia membawa maksud ataupun dipanggil khalifah, imam, qaid, ra'i, rais dan sayyid. Sedangkan menurut istilah berdasarkan pandangan Islam pula, pemimpin ni dia bermaksud orang yang dipertanggungjawabkan dengan urusan umat Islam secara umum seperti khalifah, ketua tentera, kadi, menteri dan lain-lain. Jadi orang-orang yang bertanggungjawab dengan pengurusan negara Islam. Jadi mereka ni dia diberikan tugas untuk mengurus dan memimpin oleh umat Islam yang memberikan kepercayaan kepada mereka agar dapat membimbing umat Islam. Jadi menurut Barat pula, menurut pandangan sarjana Barat mengatakan pemimpin ni dia memberi erti apa? Memberi erti orang yang mempunyai skill, keupayaan di dalam membina orang lain, iaitu menunjuk panduan untuk mencapai matlamat dan mendorong pengikut bawahan dia supaya melaksanakan tanggungjawab. Jadi ada pula pendapat yang menjelaskan bahawa dari segi peranan dan tanggungjawab pemimpin ni dia adalah satu yang perkara yang lebih luas daripada pengurus, kerana pemimpin ni dia berusaha mempengaruhi gelagat-gelagat orang bawahan dia, yang mana dia apabila dia melakukan sesuatu ia sangat mempengaruhi orang-orang bawahan ataupun sama ada individu ataupun kumpulan. Jadi pendapat pemimpin pula dia selari atau bercanggah dengan matlamat organisasi. Jadi untuk sesuatu yang authority formal, begitu juga yang menjelaskan pemimpin ni ialah orang yang berhubung rapat dengan pengikut. Beliau juga pemimpin ni dia bertanggungjawab bertanggungjawab sepenuhnya dengan orang bawahannya dalam mengorientasikan
mereka dengan matlamat yang dikehendaki. Kemudian ada juga yang mengatakan pendapat barat mempertegaskan bahawa pemimpin adalah seorang yang mesti mahir dalam dan berperanan di dalam semua bab. Dari segi proses pentadbiran, dari segi dalam setiap usaha kerjasama kelompok, tak kira apa pun, pemimpin ni mesti mahir dalam semua bab. Jadi dia tercatat proses pemimpin di dalam management ini ada terdiri pada 6 tindakan. Yang pertama sekali iaitu perencanaan, iaitu aktiviti yang menentukan hal-hal yang lurus yang harus dikerjakan dengan cara-cara mengerjakan dalam rangka mencapai matlamat usaha kerjasama. Yang kedua ialah perbuatan keputusan, pembuat keputusan. Yang ketiga ialah pembimbing, seperti yang saya katakan di atas tadi, iaitu dia orang bawah dia mengikut gelagak dia. Yang ketiga, yang keempat maafkan saya, koordinasikan, iaitu aktiviti di mana menghubungkan dan menyatupadukan orang-orang dan tugas-tugas dalam usaha kerjasama sehingga tercegah adanya pertentangan, iaitu fungsi pemimpin. Yang kelima ialah pengendalian, iaitu apa yang masukkan dengan pengendalian? Pengendalian ni ialah aktiviti yang menjaga dan mengusaha agar tindakan dan hasil terjadi sesuai dengan apa yang dirancang. Yang terakhir, yang keenam ialah penyempurnaan, iaitu pemimpin ini sendiri dia hendaklah memastikan bahawa apa yang dilakukan ataupun apa yang dilaksanakan, apa yang direncanakan hendaklah mempunyai penyempurnaan pada di hujung aktiviti tersebut. Jadi berdasarkan huraian di atas, mengikut kepada dua pendapat, iaitu pendapat Islam, takrif pemimpin Islam dan juga Barat, boleh disimpulkan di sini bahawa definisi pemimpin mengikut pandangan para sejarah Muslim pula, dia diiktirafkan sebagai khalifah, imam qaid, rais dan said, iaitu seorang yang dilantik untuk merajui suatu kepimpinan dan pentadbiran ataupun organisasi kemasyarakatan yang mana matlamat pemimpin tersebut membawa kebaikan sama ada di dunia maupun akhirat. Jadi mengikut secara ringkas yang mengikut pendapat Barat pula ialah sarjana muda Barat mengatakan pemimpin ini membawa erti seorang yang dilantik atau wujud dalam suatu kumpulan yang mana ia ni mempengaruhi orang bawahan, orang yang dipimpinnya untuk mencapai satu matlamat bersama dan bertanggungjawab dengan orang-orang yang dipimpinnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nozafira binti Abdul Rahman, Kad Metri I18203199. Okay, seterusnya saya akan sambung kepada faktor-faktor pelantikan pemimpin. Okey, faktor-faktor pelantikan pemimpin ni, okey, yang pertama, dia mestilah mempunyai ciri-ciri peribadi pemimpin. Okey, pemimpin wajib mengetahui sebarang potensi yang ada. Okey, yang A ni kat sini, pemimpin tu mestilah mengetahui potensi yang ada pada diri dia. Contohnya, pemimpin percaya pada keupayaan diri sendiri. Seterus itu, pemimpin juga harus mempunyai disiplin peribadi yang boleh diteladani dan menjadi contoh yang baik. Okey, lepas tu pemimpin juga perlulah dia tahu diri dia tu, dia boleh tahap mana potensi dia boleh pergi dan dia boleh capai tahap untuk memimpin negara tu setakat mana. Okey, B, mengukuhkan kekuatan dan menguatkan kelemahan yang ada. Okey, kat sini pemimpin tu dia mestilah memiliki daya ingatan yang kukuh dan daya ingatan yang kuat untuk menggerakkan orang lain serta mempunyai daya tahanan fizikal dan mental yang kuat serta stabil. Okey, seterusnya pemimpin mestilah meningkatkan sesuatu kelemahan yang ada dalam diri beliau dengan lebih baik. Okey. Pemimpin ni dia mestilah dari kalangan orang-orang Islam kerana untuk menyebarkan keadilan dan menegakkan kesatuan Islam, menegakkan agama Islam dan menyatukan orang-orang
Islam supaya tidak berpuak-puak sesama golongan. Okey, lepas tu yang kedua, kelompok yang dipimpin mestilah rapat dan mengetahui setiap masalah yang berlaku pada rakyatnya. Okey, maksudnya pemimpin tu dia mestilah mengetahui apa masalah rakyat, apa yang terjadi kepada rakyat dia dan apa yang perlu dia bantu untuk menolong dan menambahbaikkan kehidupan kepada rakyat. Contoh macam krisis kewangan, rakyat macam sukar mendapat sesuatu pekerjaan. So pemimpin tu dia mestilah mengambil tahu dan mengambil inisiatif macam mana untuk menambahbaikkan kepada rakyat yang dipimpin tu. Okey. Lepas tu pemimpin mestilah sangatlah erat kaitannya dengan rakyat yang dipimpin. Pemimpin dia mestilah erat dengan macam mengeratkan lagi silaturahim lah dengan dia punya rakyat-rakyat dia. Lepas tu pemimpin akan menjadi teladan yang baik kepada rakyat yang dipimpin dan rakyat akan meniru perkara yang berfaedah ataupun perkara yang kebaikan yang dilakukan pemimpin tersebut. Contohnya seperti jika pemimpin itu dia suka menolong dan membantu rakyat. Okey. Kat sini kita boleh nampak kalau pemimpin yang baik, rakyat-rakyat dia pasti akan mengikut jejak langkah pemimpin tu. Rakyat pun akan sentiasa tolong orang lain macam mana dia ikut cara pemimpin dia. Okey. Slide seterusnya. Okey. Yang ketiga, pemimpin itu mestilah berpengetahuan dan berpengalaman. Okey. Pemimpin mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Oleh itu, berpengalaman dalam sesuatu bidang. Okey, kat sini pemimpin tu dia mestilah mempunyai pengetahuan tentang ilmu agama, macam sebab dia nak memimpin Islam kan. Okey. Kita ni majoriti dekat negara Malaysia, majoriti dia semua orang Islam. So kita wajiblah macam memilih pemimpin yang Islam untuk memimpin negara kita, supaya pemimpin tu dia akan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia akan selalu berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Macam pemimpin tu dia perlu pengetahuan yang banyak dan luas tentang Islam dan cara pimpinan yang betul. Sebab bila suatu negara tu dia mempunyai pemimpin yang tidak bercirikan Islam, so negara kita tu akan macam terabai. Maksudnya agama Islam tu tak penting bagi sesebuah negara tersebut. Macam rakyat tu macam fikir, okey, kita ni macam macam bebas ke agama kita? Kenapa pemimpin tak tekankan bab ni macam tu? Rakyat mesti akan terfikir benda tu. So faktor dia, pemimpin tu mestilah beragama Islam dan rakyat pun akan ikut pimpinan dengan betul. Okey, lepas tu berpengalaman. Pemimpin juga mestilah berpengalaman dan berketerampilan dalam bidangnya. Pemimpin juga mempunyai pengalaman yang mendalam dalam bidang itu supaya dia memberi tunjuk ajar dan pimpinan yang berkesan kepada negara ataupun rakyat dia. Okey, pengalaman ni maksudnya dia macam dia ada pengalaman untuk mentadbir sesebuah negara dan dia boleh untuk memberi impak yang positif kepada rakyat bila rakyat tengok cara dia menghandle sesebuah negara. Okey, lepas tu nombor 4, inspirasi dan idola. Menjadi idola kepada rakyat dan memberikan inspirasi yang gempak terhadap pimpinannya. Okey, dekat sini nombor 4 ni, inspirasi ni macam pemimpin tu dia haruslah mempunyai hasrat yang tinggi untuk mempengaruhi individu-individu lain supaya menyokong usaha bagi mencapai tujuan dan matlamat yang ditetapkan. Okey, beliau juga memberikan inspirasi yang produktif kepada rakyatnya. Pemimpin juga mempunyai kebijaksanaan dan kecerdasan yang baik dan budi bicara yang adil dan menjaga kepentingan rakyat.
Pemimpin seperti ini akan menjadi inspirasi dan idola kepada rakyat. Okey, pemimpin ni dia contoh pemimpin tu dia pemimpin yang baik, dia sangat diteladani dan disegani rakyat. Okey, pemimpin tu rakyat akan menjadi inspirasi dan rasa kagum dengan pemimpin sebab dia suka memberi input yang positif dan produktif kepada rakyat dia. Dia memberi kesan yang baik kepada rakyat. Okey. Contoh kita boleh tengok pada zaman dulu Nabi Muhammad SAW dia memimpin negara tu dengan sangat bagus dan sangat elok. Smooth je perjalanan dia. Dia ikut elok je dengan cara Nabi. Walaupun buat ketika itu Nabi memimpin negara dan ramai yang menentang dia, tetapi Nabi teruskan mendakwah dan memimpin rakyat-rakyat dia supaya mengenal Islam. Okey, samalah kita ni. Bila pemimpin kita tu dia macam ada ciri-ciri Islam, dia bolehlah mentadbir negara dengan elok sebab dia boleh bantu rakyat-rakyat dia. Lepas tu okay, contoh macam dekat majlis-majlis agama, majlis-majlis ilmu kan, ramai ustaz-ustaz akan sebut, ustaz-ustaz akan sebut. Okey, contoh macam cakap. Okey, contoh kita kena ikut cara Nabi Muhammad SAW. Tengok macam mana, macam kita mengambil inspirasi Nabi Muhammad tu, kita mengangkat dan menjadi idola kita kepada idola kita, dan boleh untuk macam tiru gaya Nabi Muhammad mentadbir negara. Macam itulah kita kena ada pemimpin kita pun kena macam tu juga. Macam dia kena pemimpin, sebab itulah kita kena cari pemimpin yang Islam untuk mentadbir negara kita. Okey, lepas tu sebab bila pemimpin orang Islam, dia akan tahu yang mana salah, yang mana adil, yang mana tegakkan kebenaran, yang salah kena hukum. Dia macam ada stage-stage dia lah bila dia mentadbir negara tu. Okay, seterusnya yang terakhir, persekitaran sosial. Okey, melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti gotong royong, majlis-majlis ilmu dan kerja sukarela. Okey, kat sini kita boleh tengok pemimpin tu dia mestilah melibatkan diri dia dalam pelbagai bentuk dan tahap penlibatan aktif dalam hubungan rangkaian komuniti. Hubungan yang dibina ini merupakan rantaian bersama komuniti setempat ke arah membina ikatan sosial yang baik. Okey, dengan ini pemimpin tu bila dia turun padang berganding bahu dengan rakyat, mesti rakyat akan suka dia, jadi lebih sayang sebab dia rapat dengan rakyat kan. Macam dia selalu contoh kalau ada aktiviti keagamaan, gotong royong ataupun sukarela apa-apa untuk bantu menteri turun, pemimpin setempat tu turun. So rakyat akan jadi seronok bila pemimpin yang dia suka, dia sayang tu datang tolong depa kan. Okey, dengan tu juga dia akan menyumbangkan kebaikan dan dia mengharumkan nama negara kita, dan orang luar akan menjadi macam akan jadi bangga dan akan kagumkan negara Malaysia jika pemimpin kita yang baik dan selalu bertoleransi dengan rakyat kan. Okey, lepas tu kesan dia kat sini, dia akan memberi input yang positif kepada individu itu bagi menunjukkan diri terhadap keyakinan dan kepercayaan diri dalam melakukan aktiviti. Okey, kiranya dia akan macam contoh seseorang tu dia macam dia senyap sebab ada gotong royong ke, ada majlis-majlis ilmu ni, dia macam akan menunjukkan diri dia sebab dia rasa semangat sebab pemimpin yang dia sayang tu turun sekali bersama. Okey, bila mereka akan ada setiap perasaan tu akan ada perasaan yang dirasa disayangi. Sebab itulah kita kena cari pemimpin yang betul untuk menghandle kita punya negara, untuk mentadbir negara. Jika kita salah memilih pemimpin, maka negara kita akan jadi macam tak stable lah, sekejap okey, sekejap tak okey sebab cara pimpinan tu tak strategik. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Zamri. Nama matrik I182031169. Okey, sekarang ni saya nak bentangkan bahagian saya tentang undang-undang perlembagaan.
Okey. Undang-undang perlembagaan ini adalah suatu undang-undang yang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Okey, ianya adalah sebuah dokumen rasmi dan dalamnya terkandung semasa segala peraturan-peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Okey, ini adalah ia menegakkan hak-hak yang termaktub di dalam suatu perlembagaan. Okey, jenis-jenis perlembagaan ini ada dua, iaitu yang pertama perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Okey, perlembagaan yang bertulis ini adalah perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu kanun ataupun dokumen. Okey, ianya susah nak dipindah kecuali adanya peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkannya. Contohnya negara Malaysia lah. Okey, yang kedua adalah perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan tidak bertulis ini adalah sesuatu yang merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen. Okey, seperti undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan keputusan mahkamah. Okey, kat sini adalah adat resam yang tradisi dan tradisi undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen, iaitu dan keputusan mahkamah. Kurungan Lina Jai. Okey. Kat sini negara yang terlibat adalah Malaysia, negara New Zealand dan United Kingdom. Okey. Slide seterusnya adalah kebebasan. Kebebasan ini ada 4 cabang, iaitu beragama, bekerja dan mencari keuntungan, menjawat jawatan dalam kerajaan dan jaminan hak asasi. Okey, seterusnya hak mendapat perlindungan. Hak mendapat perlindungan ini adalah perlindungan dari pencerobohan luar, perlindungan dari kezaliman dalaman, perlindungan terhadap darah dan jasad. Okey, akhir sekali adalah jaminan. Jaminan ini ketika lemah, dewasa dan tiada harta. Okey, itu semua adalah toleransi Islam hubungan etnik dalam perlembagaan. Okey, sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noliana binti Zamzuri. Nombor metrik I18203197 akan menyambung pembentangan seterusnya. Okey. Saya akan menyambungkan pembentangan bagi tajuk perbezaan pelantikan pemimpin mengikut Islam dan Sivil. Okey, bagi pelantikan pemimpin mengikut Islam ialah menggunakan satu sistem yang dinamakan sistem syura. Okey, sistem syura dari segi bahasa bermaksud mensyuarat, manakala dari segi istilah ialah permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dan umat Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan mereka berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Okey, maksudnya di sini sesuatu jawatan itu yang dilantik melalui mensyuarat di kalangan para ulama ataupun para ilmuwan yang berada di ketika itu. Okey, sistem ini diamalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW lagi, di mana untuk melantik khalifah seterusnya, iaitu selepas kewafatan Nabi Muhammad, untuk melantik khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mereka telah bermesyuarat untuk melantik khalifah tersebut, bukan hanya untuk menggunakan suara majoriti. Okey, bagi demokrasi pula, bagi mengikut pelantikan pemimpin yang berkaitan dengan sivil, iaitu sistem demokrasi. Okey, demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan di mana kuasa mengubah undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Okey, demokrasi ini adalah satu sistem liberal barat yang berlandaskan falsafah kekuasaan rakyat semata-mata. Maksudnya seseorang pemimpin itu dipilih
dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin melalui undian. Okey, macam di Malaysia, Malaysia menggunakan sistem demokrasi untuk memilih pemimpin kerana kita ada membuat satu pilihan, iaitu pilihan raya, di mana di situ untuk kita memilih pemimpin kita. Syarat untuk memilih pemimpin ialah 18 tahun ke atas, ia berhak untuk memilih pemimpin ketika itu. Okey. Perbezaan dari segi pemilihan pemimpin adalah berbeza. Yang paling ketara antara sistem syura dengan sistem demokrasi. Okey, dalam sistem syura, pemilihan khalifah atau seseorang yang bakal memimpin negara adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala demokrasi pula ialah mengikut pemikiran ataupun akal seseorang manusia sahaja. Okey, perbezaan sistem syura dengan demokrasi. Okey, perbezaannya adalah sistem syura, iaitu ahli syura terdiri dari orang Islam yang adil, pakar dalam ilmuan masing-masing. Maksudnya, seseorang pemimpin yang dipilih untuk sesuatu jawatan itu pakar dalam jawatan tersebut. Contohnya dalam bidang ketenteraan. Dalam ketenteraan, pemimpin itu dipilih atas dasar kepakaran dia dalam bidang ketenteraan, bukan dalam kepakaran dia dalam bidang kedoktoran, pendidikan, itu bukan. Kerana bidang kuasa tertakluk kepada institusi kekhalifahan, iaitu kuasa seorang khalifah terhad kepada kuasa yang telah disyariatkan dalam Al-Quran. Maknanya seorang khalifah itu perlu amanah dalam kepimimpinannya dan haram baginya untuk pecah amanah. Seseorang khalifah juga dalam kepimimpinannya perlu mempunyai ketegasan yang tinggi dalam soal mempertahankan syariat, iaitu memperjuangkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Seterusnya ialah kebenaran bukan ditentukan oleh suara majoriti, tetapi beserta dalil hujah mengambil kira usul syariah dan kepentingan awam. Maksudnya di sini sesuatu keputusan bukanlah daripada suara rakyat sendiri, tetapi daripada orang-orang yang tertentu untuk mengeluarkan sesuatu hujah dan mengambil kira usul syariah dalam kepentingan masyarakat itu sendiri. Maksudnya sesuatu hukum apabila terjadinya sesuatu isu, contohnya isu LGBT ke, isu apa ke, tapi dah tentu hukumnya adalah haram, tetapi bukan hukum itu ditentukan oleh rakyat sendiri ataupun suara majoriti. Bagi demokrasi pula, perbezaan dia dengan syura ialah ahli dalam parlimen itu bercampur orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Dalam sistem demokrasi, seorang pemimpin itu mempunyai bidang kuasa yang sangat luas, termasuklah dalam perkara-perkara yang diharamkan dari segi syariat. Asalkan sesuatu perkara itu dipersetujui oleh majoriti rakyat yang mengundi itulah. Sesuatu perkara yang diharamkan oleh syariat boleh menjadi halal dengan kuasa seorang pemimpin itu, asalkan difikirkan perlu dan mendapat sokongan daripada majoriti rakyat. Apabila orang Islam dengan orang bukan Islam berada di dalam satu organisasi, maka
sesuatu keputusan akan menjadi bercelaru kerana mereka menolakkan isu agama ke tepi. Diorang menolak ke tepi kan isu agama tu. Boleh jadi boleh jadi sesuatu benda yang haram itu boleh jadi halal. Contoh dia arak. Dalam Islam arak itu adalah haram kan, tapi boleh jadi benda tu halal disebabkan campur baur oleh orang yang bukan Islam, kerana orang yang memilih orang yang bukan Islam tu adalah majoriti rakyat. Jadi keputusan itu berada di dalam kalangan rakyat itu sendiri yang membuat keputusan untuk sesuatu pentadbiran itu tersebut. Okey, seterusnya menggunakan suara majoriti rakyat tanpa mengira hujah-hujah syariah dan menggunakan bukti akal. Okey. Dalam perkara ini jelas berlainan sekali dengan sistem syura. Okey, sistem demokrasi ini yang menjadikan suara majoriti dalam pemilihan pemimpin berasaskan tanpa mengira akhlak, sasiah serta kepribadian pemimpin itu sendiri. Asalkan majoriti yang memilih pemimpin tersebut, maka terlantiklah pemimpin tersebut atas jawatan yang telah dipertandingkan. Okey, malah berkemungkinan jelas menampakkan ia berasaskan kebatilan. Maksudnya menunjukkan ia tidak menggunakan rakyat untuk perkara yang dia tidak ketahui. Maksudnya contoh dalam melantik seseorang pemimpin, orang hanya melantik dia tanpa ada mengira hujah-hujah yang penting, seperti dia dilantikkan atas jawatan apa, untuk apa, tapi hanya menggunakan bukti akal sahaja untuk menjadikan ia sebagai pemimpin untuk jawatan tersebut. Okey, perbezaan antara sistem syura dengan sistem demokrasi ni terlihat amat jelas, kerana sistem syura ni adalah sistem di mana menggunakan syariah Islam dalam pelantikan pemimpin, tetapi demokrasi hanya menggunakan suara majoriti rakyat. Okey, perbezaan antara syura dengan demokrasi ni dapat dibezakan dari segi definisi, dari segi cara pelantikan pemimpin ataupun khalifah, dari segi bidang kuasa, dari segi perundangan dan hak bersama. Kita sebagai negara yang diiktirafkan sebagai negara Islam haruslah mengikut syariat-syariat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Nadira binti Muhammad Anwar, nombor matrik I18203196. Okey, saya dari kumpulan 2 akan membentangkan tajuk pelantikan dan pelucutan jawatan pemimpin negara mengikut prinsip Islam. Okey, dalam slide yang pertama saya akan membincangkan tentang siapa pemimpin Islam. Okey. Saya ambil menurut fiqh Islam, pemimpin Islam dia ada 5. Yang pertama adalah khalifah, yang kedua adalah imatul kubra, yang ketiga adalah waliyul amri, dan juga keempat amirul mukminin, dan juga yang terakhir adalah sultan ataupun al-malik, raja. Okey, seperti yang kita sedia tahu, nak memilih pemimpin dalam sesebuah negara Islam perlulah mengikut
perlulah mengikut syarat-syarat yang tertentu untuk memilih pemimpin yang sebenar, dan juga cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang akan diperbahaskan dalam tajuk ini. Okey, yang pertama adalah khalifah. Khalifah ni yang sedia kita maklum adalah khalifah sebagai ganti Rasulullah. Okey, khalifah ni adalah jawatan yang tertinggi yang dipegang oleh pemimpin umat Islam di negara Islam. Okey, yang kedua adalah Imatul Kubra. Imatul Kubra ni adalah Imatul Kubra ni adalah Imatul Kubra adalah Okey, Imatul Kubra adalah pemimpin yang utama dan tertinggi. Okey, selepas khalifah adalah Imatul Kubra. Okey, sabda Rasulullah SAW dalam yang bermaksud sesiapa yang memberi bai'ah kepada seseorang imam dengan memberikan ketaatan taat dan hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sedaya mungkin, dan jika tidak ada orang lain yang ingin merebut kekuasaannya, hendaklah ia memukul kepala orang itu. Kiranya dekat sini kita kena patuhi sesiapa sahaja pemimpin Islam yang dilantik oleh sultan ataupun majlis-majlis tertinggi. Okey, yang ketiga adalah waliul amri. Waliul amri ni adalah ganti khalifah. Khalifah nubuwah dalam memelihara agama dan juga mengurus tadbir dunia. Kiranya kat sini dia akan mengurus segala tadbir dunia maupun agama. Okey, dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, yang bermaksud taatilah Allah dan taatilah Rasulmu dan ulil amri di antara kamu. Okey, kat sini jelaslah bahawa kita perlulah untuk mentaati sesiapa saja pemimpin, termasuklah orang bukan Islam. Tetapi nak ditegaskan kat sini adalah pemimpin di negara Islam perlulah ataupun mestilah dilantik di antara umat Islam itu sendiri. Okey. Yang keempat adalah Amirul Mukminin. Okey, Amirul Mukminin ni adalah pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Contohnya dekat sini, kalau macam kita nak pilih pemimpin, mestilah kita akan tengok dari aspek pemimpin itu beriman ataupun tidak. Lepas tu mempunyai sikap-sikap yang terpuji, mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat meluas, dan juga mampu untuk mengurus segala masalah-masalah dunia. Okey, yang kelima adalah Al-Malik ataupun Sultan ataupun Raja. Okey, Sultan ataupun Raja ni adalah kalau macam Sultan, macam kita tahu lah kan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang keluar dari ketaatan kepada Sultan walaupun sedikit lalu ia mati, maka matilah dalam keadaan jahil. Kiranya kita juga perlulah patuhi Sultan dan juga mengikut segala perintah yang dikeluarkan oleh Sultan. Okey, Al-Malik. Okey, Al-Malik dengan Sultan ni lebih kurang sahaja, tapi okey, Al-Malik ni dia lebih kepada memiliki hal ehwan rakyat jelata. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 247, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum
talu tamalika, yang bermaksud Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Kiranya sultan dan juga raja, sultan dan juga malik ini adalah darjat yang sama, tetapi malik ni dia lebih kepada memiliki hal ehwal rakyat jelata. Okey. Macam yang saya sebut tadi, kita nak memilih pemimpin haruslah memilih pemimpin yang dapat menguruskan hal ehwal umat, dan wajib berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Okey. Kiranya kita mestilah ataupun wajib untuk berpandukan kepada sumber utama kita, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga ijma'. Kita tidak boleh untuk sesuka hati nak membelakangi sumber utama kita, sebab apa-apa pun kita akan berdasarkan sumber-sumber utama kita lah. Okey. Tugas utama pemimpin umat Islam adalah untuk menjaga urusan agama dan dunia. Tak kiralah pemimpin ni dia tak macam mana. Kiranya pemimpin ni dia kena semua serba boleh. Tak kiralah dia boleh tadbir agama ataupun dia boleh tadbir dunia ataupun dunia. Macam yang saya cakap tadi, kiranya pemimpin ni kena pandai untuk mengurus masalah dunia, kena pandai untuk mencari ilmu dan kena banyak ilmu pengetahuan untuk apa-apa senang. Kalau kalau rakyat ada masalah ataupun orang lain ada masalah, boleh rujuk dan juga boleh beri pendapat kepada pemimpin kita. Okey. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya berkenaan kepimimpinannya. Seorang amir itu adalah pemimpin yang mengurus hal ehwal masyarakat ataupun pemimpin, dan ia akan disoal berkenaan urusan kepimpinannya. Kiranya nak pimpin sesuatu agama ataupun dunia, haruslah kuat dari segi mental dan juga fizikal. Syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Okey. Banyak syarat-syarat pemimpin, tetapi saya ambil beberapa sahaja. Okey, antara syarat-syarat pemimpin adalah yang pertama, mestilah Islam. Okey, Islam ni macam mana? Islam ni kiranya kita tidak layak untuk melantik orang bukan Islam sebagai pemerintah di negara Islam. Okey, kiranya tidak sah lah. Hal ini kerana urusan pemerintahan adalah salah satu hukum syarak yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal Islam. Okey. Memang nak memilih pemimpin ni mestilah Islam. Dia tidak boleh orang bukan Islam, sebab apa-apa pun kita akan tegaskan untuk syarat-syarat pemimpin Islam lah. Okey, yang kedua adalah baligh. Okey, baligh ni macam mana kan? Okey, baligh ni tidak sah melantik daripada golongan kanak-kanak, orang gila, orang bodoh dan seumpama dengannya. Walaupun mereka dikelilingi oleh para penasihat Nabi. Okey. Pemimpin yang kita nak pilih pun mestilah dia mestilah sempurna sifatnya kan. Kiranya dia tak boleh nak gila ke, kurang ilmu pengetahuan ke apa ke. Okey, kita mestilah nak pilih 100% dia tu boleh tadbir segala urusan agama, dunia ataupun negara lah. Okey, sabda Rasulullah SAW
ni riwayat Imam Ahmad, okey, yang bermaksud pohonlah perlindungan Allah daripada diperintah oleh kanak-kanak. Kiranya dekat sini kita kena kiranya memang tak boleh lah untuk memilih pemimpin daripada golongan kanak-kanak sebab mereka bukan baligh lagi. Okey. Yang ketiga adalah adalah adil dalam melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah. Okey. Adil dalam melaksanakan hak-hak Allah ni macam mana? Pemimpin perlulah bertakwa dan juga ikhlas serta tidak meninggalkan segala kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah, dan juga mampu menjamin hak-hak manusia di bawah jagaannya. Kiranya pemimpin ni kenalah adil untuk memimpin hak-hak manusia di bawah jagaannya. Tidak boleh macam nak abaikan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin. Selalu kena prihatin lah, prihatin dari segi tak kira lah dari segi perlindungan ke macam tu lah, dia lebih kurang macam tu. Dan juga tidak meninggalkan segala kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab nak pimpin sesuatu masyarakat ataupun nak pimpin negara Islam yang besar ni, kita kenalah Allah kena redha, bukan Allah kena redha, kita kenalah untuk macam mana untuk buat keputusan tu, tapi dengan restu Allah lah, macam Allah meredai apa yang kita buat. Contoh kalau kita orang Islam tapi orang pilih kita sebagai pemimpin, tapi kita tidak menjaga ataupun kita tinggal apa yang Allah suruh, mesti akan ada sesuatu bala ataupun akan ada perselisihan ke apakah yang ditadbir oleh seseorang pemimpin yang tidak mengikut peraturan Allah. Okey, yang seterusnya adalah ilmu dan juga menguasai sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Okey, menguasai ilmu ni macam mana? Pemimpin haruslah berpengetahuan tinggi agar dapat membezakan yang hak batil serta proaktif dalam menangani kepimpinan pasukan ataupun jemaah. Macam yang saya cakap tadi, seorang pemimpin perlulah berpengetahuan tinggi dan juga bersifat terbuka untuk menangani segala masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, sudah tentu kita tidak dapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Okey, yang seterusnya adalah berkemampuan menyelesaikan masalah. Contohnya dekat sini, pemimpin haruslah berteraskan ilmu, berhikmah, bijaksana serta melalui penggunaan kaedah-kaedah yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tetapi masalah-masalah yang dihadapi, kaedah-kaedah ni perlulah selari dengan Al-Quran dan juga Al-Sunnah dan juga ijma'. Okey, yang seterusnya adalah beradab mengikut akhlak Islam, iaitu qudwah hasanah ataupun orang panggil qudwah hasanah. Okey. Apa yang dikatakan dengan beradab ni? Okey, menjadi teladan kepada orang pimpinannya, kerana menjadi role model. Kena menjadi role model lah kan, untuk nampak macam wow, orang akan nampak kita ni sebagai orang akan nampak kita ni, wow, dia ni pemimpin yang hebat, yang berwatakan tinggi. Lepas tu dengan melaksanakan apa yang dikatakan serta mempunyai sifat-sifat mahmudah seperti takwa, ikhlas, jujur, amanah dan sebagainya. Kerana bukan sifat mazmumah, dia mahmudah. Sebab nak jadi seorang pemimpin ni kenalah bersifat suci. Tak boleh sedikit pun ada sifat
mazmumah. Kalau nak masyarakat dalam negara dia tu aman dan damai. Okey, yang terakhir adalah sempurna panca indera dan juga tubuh badan. Okey, dekat sini mengatakan bahawa keperluan kesempurnaan dan kesihatan fizikal tubuh badan sama pentingnya dengan aspek keilmuan. Kiranya sifat tubuh badan kiranya sempurna panca indera perlulah selari dengan ilmu pengetahuan yang ada pada seseorang pemimpin tu. Okey, sabda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lelaki yang mukmin dan kuat tubuh badan lebih disayangi Allah daripada lelaki yang mukmin yang kurang ataupun lemah fizikalnya. Kiranya dekat sini dua-dua kena selari, ilmu pengetahuan dan juga dari segi fizikal ataupun mental. Kiranya sempurna panca indera. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Azra binti Syed Muhammad Sabri, nombor matrik I18203195. Saya akan menerangkan tentang kaedah pelantikan pemimpin. Kaedah pelantikan pemimpin terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, wajib memberi bai'ah dan haram membatalkannya. Bai'ah ni bermaksud perjanjian. Maknanya kita haruslah membuat perjanjian antara orang yang memilih dan juga orang yang terpilih untuk jadi pemimpin. Dan bai'ah tersebut, perjanjian tersebut tidak boleh dibatalkan jika tiada sebab-sebab yang tertentu. Keduanya ialah harus melantik pemimpin yang kurang afdal walaupun wujudnya orang yang afdal. Maksudnya kat sini, pemilihan seorang pemimpin ni akan dapat kepada orang yang sesuai dengan tuntutan yang dituntut pada masa itu. Yang ketiga, sabar menghadapi kezaliman pemimpin-pemimpin. Maknanya orang yang dah terpilih ni haruslah ada sifat sabar. Yang keempat, haram memberontak ke atas pemimpin yang zalim dengan rampasan kuasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisyarah binti Hassan, nombor matrik I18203198. Okey, saya akan membentangkan tentang sebab pemimpin hilang kelayakan menjadi ahli parlimen. Okey, ni sebab-sebab seseorang pemimpin tu hilang jawatan lah dalam parlimen, maksudnya macam pemimpin tu dah tak ada hak apa-apa atas jawatan dalam parlimen. Okey, semua ni telah didapati dalam Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 48. Okey, yang pertama, didapati tidak sempurna akal atau gila. Okey, kalau dia tu dah nampak tak waras atau dah macam tak betul, so jawatan dia tu on the spot macam dia hilang jawatan dia tu sebab dia kan dah gila, tak boleh berfikiran dengan warasnya. Okay, yang kedua, bankrupt yang belum lepas. Okay, maksudnya dia dah bankrupt, dia dah banyak hutang dan dia tak mampu nak bayar, so dia hilanglah jawatan dia tu. Yang ketiga, memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Maksudnya semasa dia menjadi pemimpin dalam ahli parlimen tu, dia ada jawatan yang lain yang lebih besar, yang lebih memerlukan komitmen dia untuk dia teruskan sebagai ahli parlimen ni. Maksudnya kalau dia ada jawatan yang lebih besar, so dia macam tak layak lah jadi ahli parlimen ni sebab dia ada komitmen yang lain yang lebih tinggi, yang lebih memerlukan dia untuk fokus sesuatu kerja tu je. Okay, yang seterusnya, tidak menyerahkan apa-apa penyata pembelanjaan pilihan raya yang dikehendaki. Okey, waktu nak pemilihan raya tu, dia orang akan minta satu penyata pembelanjaan untuk contoh macam untuk macam seseorang tu lah, pihak pemilihan raya, pihak yang uruskan pilihan raya tu, dia orang akan minta segala penyata pembelanjaan lah. Macam adalah syarat-syarat dia tu sepanjang pilihan raya tu, tapi
dia tak ikut syarat tu. Dia macam melengah-lengahkan, dia macam tak bagi tepat waktunya. So kelayakan dia tu tak dapat lah. Dia tak boleh jadi. Okay, yang seterusnya tidak disabitkan. Bukan tidak disabitkan, dia telah disabitkan atas suatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah persekutuan. Maksudnya dia ada kesalahan yang berat lah, yang sampai kena naik turun mahkamah. So automatik dia dah hilang kelayakan dia untuk menjadi seorang ahli parlimen. Yang seterusnya dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau didenda tidak kurang dari 1 tahun atau denda yang tidak kurang dari RM2,000 dan tidak mendapat keampunan daripada agung. Okay. Dia ni dah buat kesalahan yang sangat berat dan dia kena masuk penjara. So dia macam, kalau orang dah masuk penjara dan buat kesalahan berat ni, kita pun takkan expect dia, kita pun takkan respect dia kan. So kelayakan dia tu tak ada dah lah. Jawatan yang dia pegang dalam parlimen tu serta-merta akan jatuh lah. Serta-merta orang macam kita sebagai rakyat ni akan macam pandang macam tak okey sikit lah. Sebab yelah, dia dah buat kesalahan yang macam tak boleh dimaafkan kan. Kesalahan tu memang berat. Sepatutnya seorang pemimpin, dia bukan tak dia buat salah langsung, semua orang buat salah, cuma kesalahan tu terlalu berat. So maksudnya pemimpin ni kenalah jaga diri tu, macam bagi orang bawahan dia tu respect dan idolakan dia, buat perkara yang kebaikan banyak, macam tu. Yang seterusnya, sukarela memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara di luar persekutuan. Maksudnya dia telah mendapat kewarganegaraan negara lain. So, dia dah tak jadi warga negara Malaysia. Dia dengan sukarelanya dia pergi dapatkan kewarganegaraan di negara lain. Contoh dia pergi dapatkan kewarganegaraan di negara Thailand, di mana-mana negara, luar negara kan. So dia tak ada tempat lah di dalam parlimen tu. Khususnya kehilangan kelayakan itu hendaklah bermula dari 14 hari selepas dari tarikh dia telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Okey, bila dia buat kesalahan tu, bila dah disabitkan kesalahan oleh mahkamah, jawatan dia tu 14 hari selepas hari yang diumumkan dia bersalah tu, 4 hari selepas tu baru dia dilucutkan daripada jawatan tu. Okey, itu saja daripada saya yang sebab pemimpin hilang kelayakan menjadi ahli parlimen. Sekian, terima kasih. Okay, seterusnya saya akan menyambung pembentangan yang berkaitan dengan tajuk kaedah pelantikan pemimpin dalam konteks fiqh siasah. Dalam sejarah Islam, pelantikan pemimpin negara berlaku dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah kaedah pelantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah ini hanya terjadi pada permulaan Islam, iaitu pelantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua agama di Mekah. Setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, baginda juga adalah sebagai ketua negara yang pertama. Kaedah yang kedua adalah kaedah pelantikan daripada Allah Subhanahu Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana menurut pandangan aliran Syiah Ithna Asy'ariyah, iaitu Syiah Imam 12 yang tertumpu kepada pelantikan Ali. Perkara ini telah dikemukakan oleh Imam Kumaini dan Musa Al-Sadar. Kedua-dua tokoh ini menyatakan Ali telah mendapat wasiat untuk menggantikan kepimpinan negara selepas kewafatan Rasulullah, tetapi dirampas oleh 3 sahabat lain, iaitu Abu Bakar, Uthman dan Uthman. Kaedah yang ketiga adalah kaedah pelantikan melalui keputusan pemesyuaratan Al-Hal wa Al-Akad. Menurut Al-Mawardi, Al-Hal wa Al-Akad ialah mereka yang tergolong dalam kalangan para ulama, pemimpin-pemimpin dan juga tokoh-tokoh rakyat. Manakala menurut sesetengah ulama, ahli Al-Hal wa Al-Akad ialah pemimpin yang ada pada masa sekarang, iaitu termasuk para ulama, general, bangsawan, menteri, doktor, guru dan sebagainya.
Kaedah yang keempat pula adalah kaedah pelantikan melalui wasiat sebagaimana yang terjadi dalam pelantikan Umar sebagai khalifah yang kedua. Wasiat ini telah dilaksanakan oleh Abu Bakar dengan dipersetujui oleh para sahabat yang lain. Oleh yang demikian, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar bukan merupakan pelantikan berdasarkan keturunan. Kaedah yang kelima adalah kaedah penunjukan wilayatul ahdi, iaitu pelantikan yang telah ditentukan oleh imamah bagi penggantinya dan dibenarkan jika pelantikan ini memenuhi syarat sebagai khalifah. Pelantikan ini terjadi kepada Abu Bakar dan Umar. Kaedah yang keenam adalah kaedah pelantikan secara revolusi, sebagaimana yang terjadi dalam pelantikan Ali. Pelantikan Ali berlaku ketika sesuatu politik Islam dalam keadaan darurat kerana berlakunya setelah pemberontakan segolongan umat Islam besar-besaran terhadap khalifah yang ketiga, iaitu Uthman. Dan yang terakhir adalah kaedah pelantikan wala al-ahad melalui keturunan sebagaimana pelantikan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap anaknya sehingga berterusan selepasnya. Pelantikan ini berkembang sehingga meliputi 3 dinasti khilafah Islam, iaitu Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Akhir sekali saya akan membincangkan tajuk yang berkaitan dengan konteks undang-undang perlembagaan dan undang-undang pentadbiran. Yang pertama adalah konteks perlembagaan perlu dibincangkan kerana ia mungkin menyebabkan wujudnya perbezaan dari segi konsep budi bicara dalam undang-undang perlembagaan dan undang-undang pentadbiran yang jelas. Okay, kita tengok kadang-kala konsep budi bicara ini diungkapkan dalam terminologi yang berbeza seperti prerogatif 32, kuasa-kuasa simpanan dan seumpamanya. Meskipun terminologi ini mempunyai latar belakang dan konsepnya sendiri, pada hakikatnya kesemuanya kelihatan mempunyai ciri-ciri kuasa budi bicara walaupun ia mungkin tidak dalam erti kata yang tepatnya. Akan tetapi kelihatan nanti betapa di dalam undang-undang perlembagaan konsep-konsep itu hatta kuasa budi bicara sekalipun perlu selaras dengan semangat dan tuntutan demokrasi. Okay, yang kedua adalah kuasa-kuasa budi bicara itu tidak semestinya bersifat budi bicara dalam erti kata sebenarnya kerana kuasa tersebut perlu dilihat dalam konteks dan kesannya terhadap demokrasi. Hal ini ditekankan kerana perlembagaan akan ada menyebut terminologi tertentu yang mungkin dianggap sebagai kuasa mutlak. Jadi salah satu untuk mengelakkan tanggapan sedemikian ialah konsep raja berperlembagaan. Bagaimanapun konsep raja berperlembagaan ini pun tidak harus ditafsir secara mekanikal, terutamanya apabila prinsip bertindak mengikut nasihat dipakai secara harfiah tak pun melihat daripada kesannya. Yang ketiga adalah tafsiran perlu dibuat secara mekanikal. Tidak ada gunanya perlembagaan menyatakan peruntukan-peruntukannya dengan terperinci. Perlu disebut bahawa bertindak mengikut nasihat perlu disalahgunakan dan boleh membawa kesan yang kurang baik. Antara contoh yang boleh disebut di sini ialah melihat nasihat kerajaan dalam konteks pengisytiharan darurat. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat secara mekanikal, ia mungkin mendatangkan kesan yang buruk ke atas struktur perlembagaan khususnya dan demokrasi amnya. Dan yang terakhir adalah meskipun peruntukan perlembagaan mengatakan bahawa kuasa-kuasa melantik kerajaan itu sesuatu yang bersifat budi bicara, budi bicara kuasa tersebut hanya benar-benar bersifat budi bicara apabila wujudnya keadaan yang tidak jelas. Dengan demikian ini bermakna bahawa sekiranya sebuah parti atau kumpulan-kumpulan parti dapat membentuk majoriti mudah dan mereka mempunyai seorang pemimpin yang jelas, maka peranan ketua negara di situ baik. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong, raja-raja atau calon yang di-Pertua Negeri hanya bersifat formalistis, iaitu seperti mengeluarkan surat pelantikan. Begitu juga keadaannya apabila calon ketua kerajaan sudah pun ditentukan awal-awal lagi. Dengan itu, pada hakikatnya Yang di-Pertuan Agong, raja-raja atau para Yang di-Pertuan Negeri tidak lagi mempunyai kuasa budi bicara dalam pengertian biasa, meskipun peruntukan yang berkenaan kelihatan seperti mengatakan bahawa kuasa budi bicara melantik kerajaan itu sentiasa wujud. Sekian daripada kumpulan kedua. Sekian, terima kasih.